Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nampak Channel. Gempak, ini dia perkembangan terkini ya siasatan ISPRM terhadap kes membabitkan Daim Zainuddin dan keluarganya dan juga kekayaan beliau. Jadi hari ini satu lagi pembongkaran ya yang didedahkan oleh pihak ISPRM yang dikatakan turut terkait ya dengan kekayaan daripada Daim kepada keluarga ataupun Daim Zainuddin ini, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda perkembangan terkini daripada pihak ISPRM. Sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nampak Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So mari kita ikuti berita gempak hari ini. Kes Daim ISPRM siasat hartawan Singapura bekas bos GLC. Wow, itu dia antara satu lagi laporan seorang lagi kroni ya, kroni daripada Daim Zainuddin dan juga mungkin juga terkait kepada Mahathir Mohamad. Jadi mengikut ya laporan yang kita petik daripada Malaysia Kini menyatakan bahwa siasatan ISPRM ke atas Daim Zainuddin kini menjadi dua individu korporat terkenal sasaran Suruhanjaya anti rasuah itu. CNA Singapura melaporkan bahwa salah seorang yang disiasat ialah Akbar Khan, seorang hartawan dalam bidang hartanah mewah tempatan yang berasal daripada Singapura. Seperti Daim, ahli perniagaan Akbar Khan yang berusia 83 tahun itu diarahkan oleh pihak ISPRM untuk isytiharkan asetnya dan pegangan kewangan keluarganya. Dan Akbar ialah pemegang saham majoriti dan pengerusi BRDB Development Sdn Bhd yang merupakan pemaju hartanah mewah yang turut mempunyai projek di Australia, London dan juga Pakistan. FFT mematik pengarah bahagian anti penggubahan wang haram ISPRM Zamri Zainul Abidin sebagai mengesahkan bahawa salah seorang ahli perniagaan Singapura sedang disiasat dan diarah untuk mengisytiharkan hartanya. Akbar melalui jurucakap enggan mengulas ketika dihubungi CNA. Memandangkan ini adalah perkara yang sedang berjalan, kami mengelak daripada mengulas butiran khusus. Fokus utama kami adalah kekal pada memastikan siasatan yang adil, kata jurucakap itu. Akbar dilaporkan mula menjadi kawan ya. Akbar bukan berita Akbar kabar, nama individu ini. Akbar dilaporkan mula menjadi kawan Daim pada akhir 1980-an. ISPRM dilaporkan sedang meneliti dakwaan penghantaran balik saham beku bernilai 4 bilion USD yang pernah disenaraikan dalam Central Limit Order Book, iaitu sebuah pasaran kuantan yang kini tidak berfungsi di Singapura yang berdagang dalam saham Malaysia. Mereka juga dilaporkan sedang menyiasat perubahan dalam pegangan saham di konglomerat Multipurpose Holding Berhad pada akhir 1990-an. ISPRM dilaporkan juga sedang meneliti pinjaman 140 juta USD unit MPHB kepada entiti British Virgin Island yang digunakan untuk memperoleh blok kawalan saham MPHB. Sementara itu, laporan CNA mendakwa bahwa beberapa hari sebelum ISPRM soal siasat Akbar, ia juga telah soal siasat seorang bos JLC yang terkenal. Siasatan itu dilaporkan berhubung rancangan kerajaan yang digembar-gemburkan oleh Daim untuk menyelamatkan syarikat itu pada tahun awal 2000-an. Bekas bos JLC itu dikatakan anak didik Daim Zainuddin. Jadi secara berasingan, laporan CNN juga mendakwah bahwa siasatan ISPRM terhadap bekas Menteri Keuangan itu telah membawa mereka untuk menyiasat Halim Saad. Ini dipercaya merujuk kepada dakwaan bahwa ISPRM telah menjual Halim dan Daim berhubung perjanjian renong. Halim bagaimanapun menafikannya, turut disiasat ialah Taikun yang terkait dengan individu yang mengawal konsensi bagi kenderaan kerajaan. Satu demi satu, sahabat-sahabat semua, skandal isu dibongkarkan. Ini kalilah habislah sahabat-sahabat semua. Ya, kroni-kroni, ya Daim Zainuddin, siapa lagi? Mahathir Mohamad dan kroni-kroni mereka lain yang sekarang ini berada pada radar ISPRM untuk disiasat. Alright, untuk perkara kedua ya, kalau di parlimen sibuk ataupun selepas di parlimen ya,
walau-walautit, lebay-lebay, pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional daripada PAS khususnya sibuk ya memainkan ataupun menunggang isu populis, terutamanya kenyataan daripada Menteri Pendidikan YB Fadlina Siddiq yang mana mahu menyatakan ya supaya kantin di sekolah dibuka sepanjang bulan puasa ini. Tetapi yang mengejutkan adalah pendirian daripada Perikatan Nasional ini berbeza. Kalau PAS mahu untuk kantin ini ditutup, tapi pendirian kepada parti komponen Perikatan Nasional itu Gerakan ya setuju untuk kantin ini dibuka, sahabat-sahabat semua. Jadi kita boleh lihat pemimpin Perikatan Nasional tidak sepakat ya dalam isu tutup kantin ini. Jadi mari kita baca bersama sahabat semua kenyataan media ini. Juga sepetik daripada Malaysia Kini menyatakan bahwa isu kantin sekolah yang dibenar beroperasi sepanjang bulan Ramadan mendapat reaksi berbeza dalam kalangan pemimpin Perikatan Nasional. Presiden Gerakan Demik Lau berkata, parti itu tidak berkongsi pandangan sama dengan PAS yang menganggap tindakan tersebut sebagai tidak menghormati bulan Ramadan dan sengaja mencetuskan polemik. Katanya, saya rasa kita mempunyai interpretasi yang berbeza dalam perkara ini. Tidak siapa yang salah dan bukan semua pandangan perlu dikritik, katanya. Bagi kantin sekolah, biarlah ia beroperasi. Apa yang penting adalah niat menghormati kepercayaan dan amalan keagamaan dalam kalangan pelajar, katanya kepada Malaysia Kini. Sebelum ini, Ketua Dewan Ulama PAS Pusat Ahmad Yahya mendakwa arahan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq supaya kantin sekolah mesti beroperasi seperti biasa sepanjang bulan Ramadan sebagai keterlaluan. Katanya arahan itu seolah-olah sengaja mencetuskan polemik. Sedangkan pelajar bukan Islam boleh membawa bekal makanan dan makanan di ruangan yang dibenarkan. Makanan yang dibenarkan itu adalah di kantin. Di mana lagi? Takkanlah masuk dalam tandas kan? Bangang sungguh ya orang-orang PAS ini. Jadi perkara sebegini hanyalah mencetuskan polemik, katanya, tidak perlu dan membuang masa. Itu antara kenyataan beliau. Namun YB Fadlina menegaskan bahwa langkah itu bagi membolehkan pelajar bukan Islam dapat makan dengan selesa. Saya tidak mahu, ini antara kenyataan YB Fadlina, katanya, saya tidak mahu anak-anak pelajar bukan Islam makan di dalam store ataupun tandas ataupun tempat yang tidak sepatutnya, padahal semua sekolah ada kantin. Jadi kita kementerian sarankan kantin dibuka sepanjang Ramadan, khususnya bagi sekolah yang mempunyai anak-anak bukan Islam, katanya ketika mengulang perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja bagi Kementerian Pendidikan di Dewan Rakyat semalam. Tambah demikian lagi, Parti Gerakan berpegang kepada prinsip perlembagaan persekutuan yang memberi ruang kepada semua rakyat Malaysia kebebasan dalam beragama. Sementara itu, seorang pemimpin bersatu menyokong pendirian PAS dalam isu tersebut. Bercakap atas kapasiti pribadi, Razali Idris berkata dia tidak bersetuju dengan saranan yang membenarkan kantin dibuka semasa bulan Ramadan. Menurutnya, pelajar bukan Islam sepatutnya boleh menguruskan diri sendiri. Wow, ini satu kenyataan yang mementingkan diri, karena katanya amalan berpuasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban yang menjadi rutin umat Islam setiap tahun. Kalau bagi saya lah sahabat semua, kalau yang berpuasa tu tidak perlulah ke kantin. Ya, mungkin mereka boleh duduk di dalam kelas dan sebagainya. Tapi ya berbeza kepada yang bukan Muslim yang tidak berpuasa. Kantin, ya kalau mereka makan, takkanlah mereka makan dalam kelas. Kalau kantin itu dibuka, benarkah? Mereka boleh ke kantin dan makan di kantin. Tidak boleh bawa di dalam kelas untuk menghormati bagi mereka yang berpuasa. Lagipun sebenarnya, ya situasi ini sebenarnya bukanlah benda baru sebenarnya. Ya sebelum-sebelum ini, ya mana-mana sekolah yang mahu untuk membuka kantin, mereka dibenarkan untuk membuka kantin. Lagipun arahannya adalah untuk membuka kantin, bukannya untuk menutup. Mana-mana sekolah yang mungkin 100% ya adalah mereka yang beragama Islam dan juga berpuasa, mungkin kantin itu boleh ditutup. Tapi berlainan pula dengan sekolah yang mungkin ya campuran, seperti ada yang Muslim yang berpuasa dan ada juga yang non Muslim yang tidak berpuasa. Jadi cadangan itu harus sebenarnya disokong erat. Dan sebenarnya perkara ini sudah lama berlaku. Kantin sentiasa dibuka, ada yang tutup mengikut sekolah itu masing-masing. Tapi inilah sahabat semua, bahwa apa yang mereka wujudkan ini sebenarnya hanyalah politik semata-mata. Tunggang isu-isu panas, tunggang isu-isu yang populis. Ya, demi apa? Ya, demi kononnya menunjukkan mereka lah terpaling Islam, terpaling puasa dan sebagainya. Hakikatnya sahabat semua, kita boleh nampak dalam bulan puasa ini pun di dalam Dewan Rakyat, mulut ahli-ahli pemegang ini ya seolah-olah mereka tidak berpuasa, ya penuh dengan hasutan, penuh mempermainkan isu-isu polemik yang sengaja dimainkan untuk
kalau dalam pandangan saya mungkin ya bertujuan untuk menghasut dan sebagainya. Itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana pula dengan Anda? Anda boleh berikan komen pandangan dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.